Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubina wa ja'ala akhir Ramadan itqun minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang beriman kepada perkara ghaib, mendirikan solat dan menafkahkan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun di penghujung Ramadan ini kita masih lagi dapat berkumpul bagi meneruskan kekuatan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah perkara yang sangat besar dalam Islam. Sebab tu saya di mana-mana bicara hari ini Ramadan sama ada motion ataupun progress. Ramadan sama ada menjadi suatu ulangan yang kita ulang pada tiap-tiap tahun, atau Ramadan menjadikan kita progress kepada suatu benda yang baru yang boleh kita capai. Kerana semestinya orang Islam dia mesti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju kepada keampunan Allah. Mesti dia dapat mencapai sesuatu yang lebih baik daripada sebelum ini, bukan hanya dalam bentuk fardi, tapi dalam bentuk jama'i dan kekuatan bagi Islam dan ummah. Pada tahun lalu ada seorang lelaki yang bernama Mark Holland, seorang ahli parlimen Kanada. Dia telah bercakap dalam parlimen Kanada pada tahun lalu sebelum berlangsung Ramadan. Maka ketika dia memberikan ucapan di parlimen, dia menyebut, saya mengucapkan selamat Ramadan kepada seluruh orang Islam di Kanada dan seluruh dunia. Kerana tak lama lagi bulan Ramadan akan datang dan mereka akan menyambut bulan Ramadan. Pada tahun yang lalu saya telah berpuasa dalam bulan Ramadan sebagaimana orang Islam berpuasa. Dan tahun ini saya akan mengulangi balik untuk berpuasa Ramadan tersebut. Maksudnya tahun lepas lah. Ketika saya berpuasa, saya dapati ada satu perasaan baru yang timbul dalam benak saya. Perasaan kelaparan dan dahaga yang menyebabkan saya terfikir, macam mana nasib anak-anak Kanada yang kelaparan. Lapar dan dahaga saya akan kunjung tiba berhenti apabila datangnya waktu berbuka. Walaupun di siang hari saya tidak makan dan tidak minum, tetapi kelaparan dan dahaga saya akan terhenti bila tiba waktu berbuka. Saya terfikir macam mana nasib anak-anak yang langsung tidak makan, tidak minum, dan lapar dan dahaga mereka tidak kunjung tiba berhenti
dan mereka kelaparan sepanjang masa. Oleh itu tuan-tuan, hari ini saya melancarkan suatu gerak yang saya namakan Gift 30 bagi 30, untuk menyiapkan dana bagi anak-anak yang kelaparan. Gift 30 ini tujuannya untuk semoga tidak lagi timbul kes yang membabitkan orang-orang yang kelaparan di Kanada ini khususnya, terutama pada anak-anak. Marilah kita memberi wang kita yang kita tidak makan di siang hari itu, kita berikan kepada dana ini untuk menyebabkan anak-anak di Kanada ini tidak kelaparan. Habis saja Mark Holland bercakap, orang bangkit tepuk tangan, langsung mereka tak rasakan bahawa Islam jauh daripada mereka. Bahkan tepuk tangan itu menyokong kerana Mark Holland daripada puasa itu ada satu progres yang dia buat. Dia telah memprogreskan satu program yang ada pencapaian baru dalam hidupnya sebagai seorang ahli parlimen melalui ibadah yang Islam anjurkan. Dan dia ambil kesempatan itu untuk buat perkara-perkara yang menyebabkan orang lain juga bersama dengan dia menjadikan dunia lebih baik daripada sebelum ini, kerana ada suatu kempen yang dinamakan Gift 30 dan disambut oleh warga parlimen pada masa itu. Ini contoh puasa yang menjadi progres. Kita pun tertanya, adakah selama kita berpuasa ini, puasa kita menjadi progression ataupun menjadi motion? Saya tak tahulah nak kata macam mana, tapi kalau kita bertanya balik, rasa macam motion. Kita ulang balik benda yang sama, repeat balik moreh yang sama, menu yang sama, Ramadan yang sama, solat tarawih yang sama, tapi lepas habis daripada semua itu, dia menjadikan kita terhenti sekadar datangnya musim Syawal. Tuan-tuan, sebab tu hari ini kita kena berjuang. Memanglah cara saya sampai ini macam semua benda tak kena, tak. Saya kata puasa ini menghebatkan orang Islam. Saya duk perhati ada 5 kekuatan yang terkandung dalam puasa bila betul-betul kita ikut. Pertama, puasa mengajar kita amanah. Tak ada orang paling amanah melainkan orang berpuasa, sebab tak ada siapa yang tahu dia puasa ke tak melainkan dirinya. Percaya tak tuan-tuan, orang puasa ni dia tak ada report pada siapa-siapa. Siapa pun tak tahu. Kalau dia keluar tengah hari, dia beli nasi bungkus dalam plastik hitam, kemudian dia pergi lepak taman-taman makan, tuan-tuan, tak ada siapa pun tahu dia puasa ke tak melainkan dirinya saja. Yang balik tu tahu dia puasa ke tak. Maka Islam mengajar amanah. Amanah sungguh. Sampai kalau masuk air dalam mulut, dia kena pastikan air tu buang semua. Kalau dia masuk air penuh, dia buang setengah pun siapa pun tak tahu. Kan? Kumur nak ambil uduk, keluar sikit lah. Orang sebelah kata air tadi macam masuk banyak, keluar sikit lah. Air dah, hang tengok lain. Mata hang spiro tu. Nak bagi tahu, kalau orang paling amanah dalam bentuk kumpulan, dalam bentuk huge of people adalah orang Islam. Pergilah ke mana-mana masjid, kita akan bertemu dengan orang amanah ni. Tapi persoalannya, orang amanah ini apa nilainya? Sama ada motion ataupun progression. Itu saja. Kalau mereka ini betul-betul boleh dihantar pergi ke syarikat, masuk ke dalam company, pergi buat benda-benda besar, orang akan kata, mai, yang Islam tu mai. Sebab mereka ni terbukti 30 hari sepanjang latihan, mereka lah yang paling amanah. Tapi sebab puasa itu menjadi motion, ulangan yang sama, maka orang pun kata, tak apa, hampa puasa pun tak ada nilai. Walaupun hampa amanah, dia tidak ada memberikan bekas pada apa-apa kehidupan dunia. Yang kedua, puasa melahirkan orang yang sabar. Tuan-tuan, cantiknya Allah Ta'ala ni, dia suruh kita sabar dalam perkara yang paling crucial untuk kita sabar, itu makan dan minum. Benda lain kita boleh sabar, tuan-tuan. Bini tak ada, boleh sabar, kan? Tak ada baju baru, boleh pakai baju lama. Tak ada kereta, boleh naik LRT, boleh lagi. Benda yang paling manusia perlu dalam hidup adalah makan dan minum.
Mungkin kita rasa tak apa sangat, pasal kami tak ada sabar apa, kami macam biasa. Sebab kita duduk di tempat berhawa dingin, kita bukan buat kerja macam cakang, kita bukan pergi duduk buat kerja kontrak. Cuba pergi tanya orang yang gunakan tenaga ketika siang hari, terpaksa bertengkur lumuh bekerja. Cuba tanya pada mereka, kamu boleh sabar tak puasa ni? Oh Ustaz, ini kira sabar habis lah kan, sabar habis Ustaz ni. Makan kami tak kisah sangat Ustaz, tapi air tu aduh Ustaz, air tu aduh, kau dapat air kosong pun dah rasa macam Allah telaga Kauthar dah Ustaz. Nampak? Paling crucial Tuhan ajar, kalau yang ni basic kamu boleh tahan, yang lain kamu boleh rempuh lagi hebat. Tapi kita hanya motion, menjadikan puasa itu sekadar ulangan. Lapar kita lapar yang ulangan, sabar kita sabar ulangan. Tidak ada perkembangan dalam kehidupan dunia dari segi apa yang kita laksanakan. Yang ketiga, melahirkan orang puasa ni memiliki sifat boleh merempuh perkara mustahil. Dahlah dia ajar kita sabar, isbiru wasabiru warabitu. Puasa ni kalau 30 hari, wow tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah mana orang lain yang tidak Islam, mereka kata wow ini pengalaman baru ni, new experience for us. Sebab kalau boleh puasa 30 hari hebat. Dan hari ni memang ada Chinese yang puasa, Indian yang puasa, tapi mereka tidak Islam. Tuan-tuan, mereka cuba nak merasai feel apa. Mula-mula mereka anggap mustahil. Ui, mustahil ni, dah tak makan tak minum, tapi sampai ke hujung, wow, ada pencapaian baru, new achievement dalam hidup mereka, menyebabkan mereka fikir apa, wow, tahun depan kalau datang puasa lagi aku nak Tapi dia hanya nak puasa, dia tak mau terima akidah yang kita bawa. Kenapa? Tak ada siapa engage dengan dia. You puasa saja you rasa hebat, kalau you ambil overall Islam lagi hebat. Tak ada siapa nak engage dengan mereka, kerana umat Islam sudah menjadi motion, tidak menjadi progression, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, kekuatan yang paling orang bimbang adalah kekuatan tajamuk, kekuatan berkumpul, tuan-tuan. Saya sebut dulu, Israel hampir hilang bahasa Hebrew. Mereka terpaksa kuatkan balik kekuatan itu. Bila, tuan-tuan, kerajaan Israel pada tahun 46 lagi, mereka menyuruh warga mereka balik awal ke rumah, sebab nak makan malam dengan anak-anak. Anak-anak akan duduk di meja dengan bapa, dan bapa akan baca kitab yang dinamakan sama ada Taurat, Talmud, Kabbalah ataupun protokol Zionis. Ada 4 buah kitab yang dianuti oleh orang-orang Yahudi. Bila baca kitab tersebut, tuan-tuan, bapa akan mensyarahkan apa yang terkandung dalam kitab itu, dan bahasa Hebrew ini diajar balik, dibaca dalam bahasa itu, anak-anak tolong baca. Keluarga mereka menjadi kuat balik dengan berpegang dengan kitab Taurat yang rosak. Hari ini kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, negara yang tak akan ditewaskan oleh sesiapa pun adalah Israel. Sebab tu Said Hawa kata dalam bukunya, bayangkan sebuah negara yang berasaskan agama menyeleweng pun jadi kuat, tambah negara yang diasaskan oleh agama Islam yang benar lagikah kuat. Israel terasas oleh 4 buah kitab. Taurat, kitab yang sudah tentu menyelewengkan. Talmud, syarah kepada Taurat. Kabbalah, kitab zikir. Kalau orang Yahudi membaca di dinding sambil hangguk-hangguk dan goyang segmennya tu, tanda dia baca kitab Kabbalah. Dan keempat, protokol Zionis menggabungkan 3 kitab yang di depan ni untuk dijadikan panduan hidup mereka. Setelah itu, kata Said Hawa, bila mereka pakai benda yang silap pun, bila berasaskan agama, mereka menjadi negara yang sangat kuat. Kita lagilah patut kuat. Buka puasa sekali, masa ni dengar anak-anak bercakap. Tadi saya buat puasa anak-anak dengan isteri saya, tuan-tuan. Riuh hendak kapal karam. Jadi restoran tu, tuan-tuan, sebelah orang anak, 2 isteri, tuan-tuan boleh tengok kan? Penuh meja macam pirana, tak habis. Tapi yang happy apa dia? Mai seorang Abi nak ni, Abi, tuan-tuan. Macam mana perasaan seorang ayah yang memiliki 11 orang anak, tuan-tuan? Bila setiap anak panggil Abi dan kita boleh menyahut panggilan mereka, rasa kasih sampai pada mereka, ukhuwah mereka dengan kita kuat. Dan saya tanya pada kawan-kawan, budak-budak yang duk bully orang di sekolah ni, duk tibai orang di sekolah ni, pasal apa?
Jawapan dia satu, ustaz, kurang kasih sayang dengan mak ayah tu, nak tarik perhatian, tutuh orang. Nah, tibai orang ni, pukul orang ni, sebab dia kurang kasih sayang. Tapi kalau cukup kasih sayang ustaz, dia takkan buat benda gitu. Ini kawan-kawan yang mengaji sekolah menengah. Saya tak nak mengaji sekolah menengah, saya tak tahu. Budak sekolah agama baik tuan-tuan. Kalau tibai orang pun baca doa dulu. Jadi nak bagi tahu, ini cerita bila kita sebut dan kita tengok kes demikian, faham satu bab saja, kasih sayang yang selama ini di bulan lain payah kita nak kumpul, Ramadan menjadi kekuatan. Dan Ramadan lah sampai pukul 10 kita boleh duduk di sini tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan duduk dengan tazkirah, terandah di dinding, ataupun menyampah dengan ustaz. Tak tahu aku menyampah dia tak henti, orang nak belik ni. Jadi ceritanya lah nak bagi faham, inilah agama yang menunjuk kekuatan. Cuba bayangkan kekuatan ini kalau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, Masya Allah, tak ada orang boleh hugut kekuatan ni. Kita selama ni cakap salah tuan-tuan. Kita kata apa? Oh, nasib baiklah ada Cina mega, tidak susah kita. Nasib baiklah Cina buka kedai, payah kita kalau Cina tak buka kedai. Oh, nasib baiklah ada mereka tu orang putih buat benda ni, kalau tak letih kita. Tuan-tuan, bahasa mereka lebih kurang bahasa kita. Nasib baiklah ada orang Islam beli barang kita, kalau tidak mampu bisnes kita. Tu dia. Sebab kekuatan jumlah ini semua orang nak. Hari ini dalam dunia ada 4 buah negara yang disenaraikan. Kalau nak berbisnes, 4 buah negara ini menjamin masa depan. Pertama, negara China tuan-tuan. Kerana kekuatan jumlah yang begitu ramai, siapa-siapa berbisnes di China, dia akan berjaya untuk mencapai kejayaan yang banyak. Sebab China menawarkan jumlah yang ramai dan menawarkan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. China. Hak kedua, negara India. India menjadi tempat ekonomi kedua tuan-tuan. Sebab India menawarkan orang yang ramai. Nombor 3 tuan-tuan adalah Amerika. Baru jatuh ke Amerika untuk lately ni. Dan yang keempat, Indonesia. Siapa yang mau kaya pak, pergi ke Indonesia. Bawalah produk anda ke Indonesia, insya-Allah kaya pak. Sebab apa? Ini kekuatan yang jumlahnya kuat dan mereka adalah merupakan orang yang menawarkan majority tuan-tuan. Islam ada benar ni. Perasan tak dalam banyak-banyak negara yang pernah dijajah, ada 3 saja negara yang tak pernah dijajah negara umat Islam. Pertama, Afghanistan tak pernah kena jajah. Lah ni yang kena jajah. Tapi dulu zaman imperialis tak pernah kena jajah. Zaman imperialism tak pernah kena jajah. Sebab mana-mana orang masuk saja ke Afghan pasti dibunuh. Dan British pernah beberapa kali masuk, dibunuh tentera-tentera British. Tinggal 2 orang ya. 2 orang ni disuruh bagi tahu, jangan masuk dah ke Afghan. Masuk sekali lagi kami bunuh. Mereka bangsa perang. Bukit, tanah air mereka 70% bukit, 30% saja tanah landai. So strategik perang mereka hebat. Masuk saja orang akan kalah di Afghanistan. Sebab tu bila tak ada siapa nak masuk Afghan dah, dan mereka dah tak ada siapa nak perang, mereka perang sama-sama mereka tuan-tuan. Nampak tak? Tu orang Afghan. Yang kedua, negara yang tak pernah dijajah, Turki. Sebab Kamal Atatürk bagi tahu British, jangan masuk, aku akan laksanakan seluruh polisi. Yang English nak, jangan masuk. Inggris nak apa, aku akan buat. Hatta sampai azan pun tukar dalam bahasa Turki tuan-tuan. Kalau lah orang Turki tu cakap Kedah, dia azan bunyi gini, hoi, mes mayang hoi, hoi, mes mayang hoi, gitu tuan-tuan. Turki yang kedua. Hak ketiga tuan-tuan, Mekah dan Madinah. Siapa berani usik yang ni? Dalam duk menjajah Iraq, dalam duk menjajah negara lain, menjajah Iran, menjajah semua negara, hatta Mesir yang ulama ramai dijajah. Ada 2 wilayah yang semua golongan penjajah bagi tahu, siapa usik kedua-dua ni, kekuatan Islam akan naik secara berkumpul. Kerana 2 tempat ini menyebabkan manusia Islam bangun daripada motion menjadi progress. Itu ya. Lepas tu dia tak usik. Kita ada kekuatan, cuma kita rasa kita tak kuat. Kita sangat kuat tuan-tuan. So malah nak suruh rasa kuat lah. Tapi kalau tuan-tuan tak rasa kuat, saya nak buat ke mana tuan? Tak boleh buat apa lah. Nak suruh kita rasa ada kekuatan. Dan kekuatan ni lah yang orang sedang tunggu kita tuan-tuan untuk buat sesuatu yang besar. So saya cabar mereka-mereka yang sudah buat sesuatu, teruskan perjalanan. Kerana nanti di belakang kami akan sokong dan kami akan bawa. Saya berjanji dengan diri saya ni kalau ikut malas nak kuliah ni, malas lama dah.
Duk fikir nak cari janda kaya menikah tuan senang, tak payah kuliah. Janda tu tanggung aku payah sangat kan. Tapi duk fikir-fikir balik, tak boleh ustaz, kalau ustaz tak pergi kuliah, orang lain akan kuliah juga, tapi orang lain tidak ajak kepada benda yang boleh menyebabkan Islam ke depan. Orang lain hanya mengajak kita supaya takut mati, bimbang pasal air neraka, takut pasal kehidupan dunia ini. Ustaz kena teruskan, pasal ustaz mengajar orang, bawa pergi lebih jauh. Ustaz, hari ni orang kita banyak hebat. Baru saya jumpa satu orang tuan-tuan, lepas saya bersyarah di kuliah subuh, dia pun main, ustaz, turun ustaz, saya tengah buat apa dia, belalai gajah. Nak tampar pula saya kata buat belalai gajah ni, sudah. Jangan pelik-pelik sudah, dah ustaz, ni ubat kanser. Dia kata don belalai gajah tu dia buat untuk ubat kanser. Saya dulu JV dengan satu syarikat non-muslim ustaz. Tapi lah saya dapat own dah syarikat tu, dan saya kerja sama untuk ubat ni dengan profesor di USM. Ustaz, macam ustaz cerita tu betul. Di U kita ni, di universiti kita, tuan-tuan nak menatang apa? Abang punya teruk tu. Nak menatang apa kepakaran, semua ada. Ustaz, saya JV dengan profesor tu, dia pakar kanser dan dia tahu ubat kanser, dia cadang kepada saya, terus buat benda ni. Ustaz, kalau orang kita sebut pasal kehebatan, semuanya hebat. Cuma ada satu ya, orang kita enggan menjadi progres, itu saja. Kalau mereka progres, wow, tak ada siapa boleh halang mereka tuan-tuan. Oleh itu anak-anak muda yang saya dengar kuliah malam ni, saya kira hebatlah kalau orang muda dengar kuliah. Biasa orang muda memang racun orang papan tuan. Kan? Hak anak muda yang dengar kuliah ni, anda jangan berhenti untuk progreskan sesuatu. Anda masih muda, anda kena explore lagi. Anda kena buat sesuatu. Saya akan support anda dengan syarat, jom cerita apa yang anda buat. Kita nak kumpulkan balik kekuatan ni, dan saya akan minta tolong kepada ayah-ayah kita yang memang experience dia banyak. Tolong kami, tolong kami tuan-tuan. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, aiskrim yang saya buat nama Wafi. Aiskrim tu cengkueh tuan-tuan, cengkueh. Tuan-tuan tahu tak cengkueh? Pam-pam cengkueh, pam-pam cengkueh. Tuan-tuan tak? Dia tak strict itu, dia suka cengkueh tuan-tuan. Saya pergi ke UPM, tanya orang-orang di UPM, boleh tolong saya tak? Saya pergi UPM tu bukan pergi berkhiau di UPM. UPM pun tak buka pintu senang-senang tuan-tuan. Ada sebuah masjid dekat UPM, namanya Masjid Mardi, Masjid Jamek Mardi, Masjid Jamek Lama Mardi. Saya pun kata, tuan-tuan boleh tolong saya tak? Saya sedang cari resepi untuk formulasi baru bagi aiskrim saya. Aiskrim yang saya buat ni bila pam 5 minit dia cengkueh. Aiskrim lemah syahwat, tuan-tuan tahu tak? Jadi nak buat macam mana ni tuan-tuan? Tolong saya. Saya pergi tu, ada seorang mari jumpa ustaz, nama saya Raja Syamsul, saya boleh tolong ustaz? Oh ya, dia membagi kad. Tengok-tengok Dr. Raja Syamsul hari ni dah jadi profesor penuh, Profesor Dr. Raja Syamsul di UPM tuan-tuan. Dia tolong saya, dia bawa saya jumpa masuk UPM. Kalau tak kena kuliah tu, saya tak jumpa doktor tadi. So saya kata, di banyak orang-orang experience yang boleh tolong saya. Saya mungkin pandai dalam satu bab, tapi tak semua bab saya pandai. Dia pun bawa saya pergi UPM, jumpa satu doktor. Doktor tu perempuan, nama Dr. Alia. Saya tanya, doktor dulu PhD di mana? Saya PhD di UK. Oh, doktor PhD bidang apa? Saya PhD bahagian aiskrim. Oh, tu dia tuan-tuan. Jumpa bertemu dengan aku, doktor PhD aiskrim. Yo, saya dengar PhD ni usuluddin, usul fiqh kan, PhD mesti apa nama kejahatan DAP. Saya ingat macam tu tuan. Rupanya ada PhD yang kaitan dengan aiskrim. Saya kata, ada lagi tak PhD yang bahagian roti? Ustaz, tak roti apa? Roti daripada gandum, roti daripada beras. Tu dia tuan-tuan. Saya kata, doktor, dalam ni berapa banyak orang PhD macam-macam. Ustaz nak apa? Termasuk roti KitKat. Tuan-tuan tahu KitKat? KitKat tu yang salut dengan coklat tu, dalam tu ada yang buat roti KitKat yang bila kena coklat kena lembab, roti tu tetap keras dan kepak tetap tak cengkueh. Ustaz nak menatang apa? Tu dia kata, ustaz nak menatang apa? Saya kata, ya Allah, banyaknya orang-orang hebat di kalangan orang Islam yang terperap di universiti, mereka menjadi motion yang sama dan mereka tidak keluar melakukan progres. Sedangkan ini bulan yang menyebabkan orang mesti achieve sesuatu. Semoga mereka pergi lebih jauh tuan-tuan. Kalau tazkirah malam ini menyakit ke hati tuan-tuan, anda minta maaf. Tapi anak anda sangat berhajat pada ilmu yang ada pada ayahanda-ayahanda sekalian. Dan jangan mati sebelum ilmu itu tersebar. Kalau tidak, kami klaim esok tuan-tuan. Dan biarlah ilmu itu sampai pada kami dulu. Lepas tu nak innalillah pun kami redha dah tuan-tuan.
Tapi biarlah benda ni dapat dikembangkan, sebab umat Islam terlampau hebat dan terlampau kreatif. Dan di Malaysia tuan-tuan, orang sedang menunggu kerana dia negara contoh di kalangan orang lain. Dan saya percaya kalau kita start bangun dan kita start naik, negara lain akan follow kita dan tengok kita. Kerana negara Islam Malaysia ini dipercayai negara yang cukup hebat dari segi produk, dari segi aktiviti, dari segi kesetiaan, dari segi membangunnya tuan-tuan. Jom buat sesuatu. Kalau tidak, rugi kita beribadah hanya mengulang balik benda yang sama tuan-tuan. Biar kita semangat dalam Ramadan tuan-tuan, dan kita mampu rempuh. Ramadan hanya permulaan. Keluar daripada Ramadan, kita gunakan seluruh yang saya sebut tadi. Kekuatan berkumpul, kekuatan dari segi sabar, kekuatan dari segi amanah, kekuatan dari segi buat benda yang impossible. Kita di antara orang yang mampu untuk rempuh benda tersebut. Mudah-mudahan tazkirah ini menjadikan kekuatan pada kita, insya-Allah. Dan janganlah marah kerana kita di penghujung rancangan tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasalah tuan-tuan, saya kalau tak minta derma bukan Ustaz Zul lah. Kan, kata buat aiskrim niaga. Apa minta derma kau orang ni? Aiskrim tak apa jadi kita tuan. Baru proses kan. Baru proses nak bagi hilang cengkuih dulu tuan-tuan. Ni baru kita dapat formulasi baru ni. Saya baru close semalam formulasi baru di UPM, dan insya-Allah bagi tempoh pada saya untuk run lagi setahun, dan kita dah dapat kontrak masuk ke Giant balik tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita dapat masuk ke Uncle Jack dengan nama Wafia brand aiskrim kita. Dan kita masih lagi dengan apa nama UPM. Kajian terbaru kami adalah buat kon dengan UPM. Kon aiskrim. Tuan-tuan pergi cari kon aiskrim yang Islam buat, tak ada. Kami akan buat kon itu insya-Allah daripada hasil tangan orang Islam, hasil resmi daripada PhD di UPM tuan-tuan. Kan, mereka yang akan kaji dan mereka akan buat. Kerja kami pasarkan saja. Mereka yang buat research, apa-apa masalah mereka lah yang akan selesaikan. Jadi sebelum jadi duit, nama syarikat saya Lantabur Sendirian Berhad, Lantabur Enterprise Sendirian Berhad. Lantabur tuan-tuan, bukan nama kawan tu Lan pi tabung aiskrim, bukan tuan-tuan. Lantabur ni ambil pada ayat Quran, wa yarjuna tijaratan lantabur, mereka yang mengharapkan perniagaan yang tiada rugi. Sungguh benda tu tuan-tuan, kami berniaga tak pernah rugi, untung tak ada tuan-tuan. Tu masalah dia. Jadi tu problem dia. Jadi untung tak ada tuan-tuan. Jadi hanya cukup bayar gaji. Dan kita memang target, ustaz lu buat berniaga penat-penat pasal apa? Saya pun ada juga malu saya, naklah keluar daripada minta derma. Jadi kita buat Lantabur ni, semoga nanti satu hari bila jadi income, jadi profit, duit tu yang kita nak cara sekolah. Dan saya nak tunjuk pada orang ramai, kalau nak buat sekolah, ni cara dia. Ada syarikat buat bisnes dan bantu sekolah. Tapi sebelum capai gitu, tuan-tuan kena tolong dulu. Kalau tuan-tuan tak tolong, dia tak sampai situ tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dah tolong banyak, dan tolonglah sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah. Kalau tak, bisnes tu tak jadi lagi, tahun depan pun macam ni juga tuan-tuan. Kalau saya tak minta derma, nampak jadilah tu. Tapi setakat ni saya minta derma lagi, tak apa jadi lagi lah. InsyaAllah kami bertungkus lumus. Dah harap tuan-tuan dapatlah bersama dengan kami sikit. Bagilah zakat, sumbangan. Dan ada borang wakaf tuan-tuan yang tuan-tuan selalu bagi tu, tuan-tuan bagi lagi lah, insyaAllah. Dan saya yakin sumbangan tuan-tuan tak sia-sia. Semua untuk ustazah-ustazah dan semua untuk guru-guru. Jangan takut saya tak pelari duit tu tuan-tuan. Kalau bimbang pelari, tuan-tuan boleh main sekolah, mai tengok sekolah. Ada 8 orang ustazah, ada yang belum kahwin lagi tuan-tuan, mari tengok. Saya tawarkan mereka yang masih belum kahwin tu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya buat ini dapat rahmat pada Allah dan dapat perhatian pada tuan-tuan. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin.